saya melihat daripada kerangka besar, iaitu amalan yang dibawa atau yang dibuat oleh kerajaan daripada awal berterusan sampai ke hari ini. Malah kalau kita lihat di parlimen pun ada pekerja kontrak, pegawai kontrak. Begitu juga dengan pejabat-pejabat daerah dan juga kawasan-kawasan yang berkisar kepada pentadbiran pusat ataupun negeri. Persoalan hari ini ialah, persoalan saya ialah, tidakkah ada satu kerangka untuk menjamin, kalau katakan dia tidak mahu diperlukan, Tan Sri Speaker, 6 bulan sudah peringkat tempoh yang begitu membebankan. Ini sampai 5 tahun, 6 tahun mereka masa kontrak, dan amat malang 12 tahun pun ada kontrak menteri. Ini tak boleh dinafikan. Dan sekiranya berlaku begitu, mesti ada satu kerangka untuk menegaskan bahawa pekerja kontrak yang puluhan ribu ini perlu diambil sebagai satu penyelesaian supaya tidak memberikan kesan buruk, kerana mereka tak ada pension, mereka tidak ada lebihan apa yang menteri cakap tadi itu lebihan jangka tempoh setahun by tahun ataupun tahun demi tahun. Tetapi dalam tempoh belasan tahun yang mereka kontrak itu, mana hak mereka? Saya ingin cadangkan, ataupun saya ingin bertanya pada menteri, adakah cadangan untuk memastikan pekerja kontrak ini ada tempoh 6 bulan, lepas 6 bulan confirmkan mereka bahawa ini tidak boleh diamalkan dalam negara yang orang lain menikmati hasil faedah bersama, sedangkan pekerja kontrak menderita belasan tahun. Dan saya boleh buktikan mereka ini terinaya dalam masa mereka berkontrak. Mohon menteri merujuk kepada peristiwa-peristiwa pekerja yang kontrak ini supaya mengambil iktibar mereka ini diberi juga hak sebagai pekerja status confirm, seperti mana melebihi tempoh 6 bulan atau setahun untuk mereka menikmati hasil faedah daripada pekerja-pekerja awam yang lain. Sekian, terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Itu adalah cadangan yang baik, tetapi kita kena ingat bahawa untuk membolehkan pekerja kontrak ini dapat kerja tetap, dia mesti ada jawatan tetap. Kita bagi contoh tadi, kita bagi tahu tadi bahawa 49,816 pekerja kontrak. Ini termasuklah kemas, penerangan, cadangan yang bermakna tu kita akan bagi pertimbangan lah, ya, iaitu kemas, penangan sekarang ni masih kontrak sebagai contoh. Dan juga jawatan-jawatan yang lain. Kalau sekiranya ada pekerjaan tetap, mereka ini sudah pasti mendapat peluang yang lebih kerana mereka telah didedahkan dengan pekerjaan yang mereka sedang lakukan sekarang. Kita tak boleh, kita tahu bahawa sekarang ni pekerja, orang yang keluar universiti ramai dan sebagainya, orang yang menganggur pun masih ada. Kita tak boleh kata semua orang yang masuk selepas 6 bulan dapat tetap. Dia kena wujud jawatan dulu. Jawatan tu kena ada, dan selepas ada jawatan barulah kita masukkan ke jawatan tetap. Tetapi usaha kerajaan untuk memberi ruang kepada pegawai untuk jawatan kontrak ini ialah sesuatu yang cukup bermakna. Makna kata tanpa ada jawatan lagi, kita dah bagi jawatan kontrak. Setengahnya mereka ada peluang untuk pergi ke jabatan-jabatan lain dan sebagainya. Saya percaya pemikiran untuk mengadakan pegawai kontrak ini adalah sesuatu yang cukup baik, kerana kita boleh mengurangkan pengangguran, dan dalam masa yang sama mereka yang telah keluar universiti dan sebagainya, tidaklah mereka menganggur dengan begitu lama dan sebagainya. Kita sebenarnya ada kes-kes yang pegawai kontrak dalam jangka masa yang begitu lama, terutamanya dalam kemas dan juga penangan seperti yang disebutkan tadi. Yang berhormat Datuk Seri Abdul Hadi bin Awang Maram. Yang kedua, soalan saya yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Marang. Sebagaimana yang ahli Yang Berhormat sedia maklum, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri-Negeri telah memperuntukkan bahawa mazhab yang diamalkan dalam aspek syariah ialah mazhab Syafi'i, manakala dari segi akidah adalah berlandaskan kepada Sunnah wal Jamaah. Selain itu, mesyuarat Majlis Raja-Raja kali yang ke-133 pada 3 Disember 1984 telah memutuskan bahawa mazhab yang diamalkan di negara ini ialah mazhab Syafi'i dan Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh itu, penyebaran pahaman-pahaman dan mazhab-mazhab lain hendaklah dikawal dan aktiviti mereka hendaklah dihadkan kepada pengamalan sahaja, bukan penyebaran. Usaha juga hendaklah diambil bagi mengelak
isu-isu pencanggahan mazhab disebarkan oleh mana-mana pihak. Justru kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sentiasa meraihkan kepelbagaian pendekatan ataupun manhaj yang wujud dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Perbezaan antara aliran seperti mana Salafiyah, Asy'ariyah dan juga Maturidiyah diuruskan secara baik menerusi dialog dan juga perbahasan akademik. Namun begitu, keutamaan tetap diberikan kepada aliran yang menjadi tradisi dan majoriti di negara ini, iaitulah pegangan Asy'ariyah dalam mazhab dan mazhab Syafi'i dalam fiqh, dalam fiqh. Manakala aliran-aliran lain yang masih dalam lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah adalah dibenarkan selagi mana ia tidak bersifat melampau, menimbulkan isu bid'ah membid'ah dan seumpamanya yang boleh membawa kepada perpecahan ummah. Di samping itu juga berbagai program penjelasan, penerangan dan penerbitan melalui dasar penerapan nilai-nilai Islam seperti program kepahaman Islam dan program penghayatan Islam telah dilaksanakan kepada kaki tangan kerajaan, agensi swasta, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin NGO, belia, mahasiswa APTA, APTS serta pengajian yang berterusan di masjid-masjid dan surau-surau bagi mendidik masyarakat berhubung perkara ini. Antara program yang telah dilaksanakan adalah seminar akidah peringkat kebangsaan, seminar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seminar kepahaman akidah, dakwah intelektual diskurs, isu-isu akidah, seminar pemantapan akidah saudara baru dan seminar pemunian akidah. Terima kasih. Marang. Muhammad Tan Sri, soalan tambahan saya. Masalah mazhab ini sudah wujud dalam masyarakat Islam sejak 1000 tahun dan tidak menjadi masalah. Dan kita melihat bagaimana kebijaksanaan pendakwah yang datang ke sini bermazhab Syafi'i boleh menangani masyarakat majmuk Hindu, Buddha yang tak ada dalam mazhab Syafi'i dan hidup dalam keadaan harmoni sampai ke situ. Dan kita melihat bagaimana berbeza antara jabatan agama negeri, contohnya Perlis yang kuat bersalafi, dan ada negeri yang sangat kuat mazhab Syafi'i. Dan keterbukaan sudah wujud. Kita mengambil mana-mana yang kita anggap kuat dan lebih baik berdasarkan pada realiti masyarakat dan cabaran terkini. Saya akan sedar dan terbuka dalam masalah ini dan ditingkatkan lagi. Yang kedua, kita perlu juga jangan menerima tempias mazhab yang complicated yang ada di Asia Barat yang sudah lama macam-macam mazhab dan dia telah digunakan oleh peperangan secara proksi yang berlaku di Asia Barat hari ini antara kuasa-kuasa besar dunia Timur dan Barat yang berebut minyak, berebut mempertahankan Israel terusan Swiss, yang menggunakan mazhab melalui media-media untuk melagakan kalangan masyarakat Islam. Dan saya harap tempiah ini jangan dibawa ke negeri kita. Walaupun negeri kita ni tak ada mazhab itu, tapi dia bawa juga melalui mereka-mereka yang bebal, yang boleh mencetuskan masalah dalam masyarakat Islam dan mencetuskan masalah dalam masyarakat majmuk yang ada di negeri kita ini. Sejauh mana kepekaan pihak kementerian dalam masalah ini? Terima kasih. Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Marang yang telah memberikan pandangan yang begitu mendalam dan teliti tentang perkembangan mazhab dalam konteks negara kita Malaysia. Kerajaan amat meyakini bahawa dalam konteks kepelbagaian yang Berhormat Marang sebutkan tadi, bahawa sejak daripada dulu para ulama yang membawa Islam di Malaysia, bahkan kalau kita sorot kepada dalam konteks sejarah sendiri pun, yang membawa Islam yang memasuki Melaka seketika dahulu membawa pendekatan melalui proses dagangan, dan pedagang-pedagang yang membawa Islam adalah mereka yang begitu maju dan berjaya sehingga ketertarikan kalangan golongan-golongan pada waktu itu yang tidak beragama Islam kepada Islam ialah kerana kehebatan perniagaan dan juga kekuatan ekonomi yang mereka miliki.
Pun begitu kita melihat dalam konteks negara kita Malaysia pada hari ini, kerajaan begitu amat terbuka dalam untuk membawa pendekatan mazhab-mazhab yang ada, dan kita juga amat membimbangi sebagaimana yang Berhormat Marang sebutkan, kalau sekiranya pandangan-pandangan mazhab yang mempunyai kepelbagaian yang berbeza tersebut diletakkan sebagai satu asas untuk memecahkan ummah. Lebih membimbangkan bukan hanya sekadar perpecahan itu dalam kelompok sesama umat Islam, apatah lagi kesan daripada kesan di antaranya mereka-mereka yang begitu terkesan dengan dakwah-dakwah di luar negara, yang sama ada di mana-mana negara menjadi rujukan di negara kita pada hari ini. Mereka itu begitu terkesan sehingga sampai kepada peringkat bid'ah membid'ah, sesat menyesatkan antara satu sama lain. Begitu juga jauh lebih dalam sehingga sanggup kafir mengkafirkan di antara satu sama lain dalam kelompok mereka mengaku mereka beragama Islam. Maka kebimbangan ini, pendekatan dakwah yang sedemikian adalah amat dibimbangi. Dan begitu juga kita melihat bahawa dalam konteks dakwah pada hari ini, kalau kita perhati, para ulama begitu amat berhati-hati dalam menghukum. Mereka tidak begitu tergesa-gesa menghukumkan orang itu kufur, orang itu dalam suasana sesat dan sebagainya, bid'ah sebagainya. Saya mengambil perhatian bagi pihak kerajaan bahawa kita juga ingin menjaga kerukunan ini, kerana sehingga sampai ke saat dan ketika ini Malaysia menjadi sebuah negara contoh, negara yang dianggap sebagai sebuah negara yang boleh hidup bersama, berkongsi kekuatan ekonomi dan juga sosial, berhubung antara satu sama lain, dalam masa yang sama mereka memiliki kepelbagaian agama, dan inilah yang akan dipertahankan oleh pihak kerajaan. Terima kasih, Datuk Yang Betul. Berwas, ini soal agama sensitif, kecuali kalau Berwas mempunyai soalan yang agak tidak menimbulkan apa-apa isu. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Dalam artikel The Malaysian Insider hari ini, Extremism in the Name of Islam and Malaysian Muslim, dinyatakan bahawa dalam satu khutbah yang disediakan oleh Cakim bertarikh 30 hari bulan Ogos 2013 sebelum Hari Merdeka, dikatakan Cakim, saya nak dapat penjelasan sama ada artikel ini benar atau tidak. Orang Kristian dianggap musuh kepada Islam, dan juga pandangan Cakim tentang Tuhan dalam agama Kristian. Memang saya seorang Kristian dan memang Tuhan itu satu dalam agama Kristian, tetapi dikatakan Cakim mempunyai pandangan yang berlainan, hingga kan ia tidak berpendapat dengan satu dokumen yang bertajuk A Common Word Between Us and You, yang ditandatangani oleh 400 orang mufti, cendekiawan Islam dan juga pemimpin Islam dunia, yang ingin mempereratkan di antara Kristian dan orang-orang Islam. Maksudnya agama ini mempunyai asal usul yang sama. Tapi kalau adakah betul dalam khutbah 30 Ogos ini Cakim memberi pandangan Kristian ini musuh? Kerana saya berpendapat ini tidak baik untuk perpaduan negara. Tan Sri Betul, terima kasih kepada Yang Berhormat Berwas. Tadi Yang Berhormat Marang melihat ingin bertanya kepada kerajaan, adakah kerajaan bersifat terbuka? Bukti dalam Dewan ini Yang Berhormat Berwas, Kristian yang begitu kukuh pegangan dia, masih lagi dijawab soalannya oleh Yang Berhormat daripada Barisan Nasional dan Menteri yang menjaga agama. Jadi mana ini bukti keterbukaan yang tak pernah tertutup dalam konteks kita. Dan kalau balik pada soalan tadi, saya setuju dengan Tan Sri kata, ini soalan agama ni soalan yang cukup sensitif. Jadi kalau tersilap untuk menjawab dan tersilap yang menyoal, dia akan memberikan impak yang tidak baik kepada, bukan hanya kepada individu tetapi termasuk dalam konteks negara. Saya merasakan bahawa soalan daripada Berwas tadi tentang khutbah Jumaat, saya rasa mungkin barangkali, saya tak tahu Yang Berhormat juga mendengar khutbah tersebut, sebab khutbah itu dibaca di masjid
Jadi bila dibaca masjid, of course ada dia punya dokumen bacaan tersebut. Tapi mungkin barangkali dalam hal isu agama ni tak semua orang dapat memahami dengan baik bahawa tugas dan tanggungjawab masjid dan juga peruntukan perlembagaan perkara 3 perlembagaan negara menyebut secara jelas Islam is religion of federation, dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua, Islam agama persekutuan, lalu dalam bahasa Arabnya dinudaulah, agama untuk di Malaysia ini, dan agama lain bebas untuk mengamalkannya. Dan begitu juga dalam jadual 9 perlembagaan negara menyebut secara jelas bahawa undang-undang peruntukan agama adalah di bawah kuasa negeri dan juga sultan di negeri masing-masing. Kalau di Malaysia kita ada 9 buah negeri yang memiliki sultan dan 5 buah negeri yang hanya di bawah Yang di-Pertuan Agong, iaitulah Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak, dan wilayah persekutuan 5 buah negeri ini. Dan dalam konteks agama ini adalah di bawah selia takbir daripada Jabatan Agama yang diturunkan kuasa ataupun Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Jabatan Agama Islam dan Majlis Agama Islam diberikan kuasa untuk membina khutbah dan juga untuk membuat khutbah. Saya melihat bahawa mungkin barangkali peranan dan tugas tanggungjawab khutbah ini diserahkan kepada orang Islam, dan saya ingin menyatakan kepada soalan yang berhormat sebentar tadi beras, bahawa tidak ada dalam konteks negara kita ni umat Islam memusuhi daripada kalangan Kristian. Sebab dalam ajaran Islam sendiri pun perlembagaan 3 perlembagaan negara menyebutkan perkara 3 bahawa jelas bahawa yang lain boleh mengamalkan ajaran agama masing-masing, dan kita menghormati semua agama-agama, dan inilah hak masing. Apatah lagi dalam konteks Islam jauh lebih dalam daripada itu juga, nabi-nabi dan juga pemimpin-pemimpin, rasul-rasul yang ada dalam ajaran agama, sama ada Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya, berdasarkan ajaran agama yang turun daripada langit, ajaran samawi, kita wajib beriman pada Nabi tersebut, termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Musa. Islam tidak pernah memusuhi mana-mana ajaran dan juga agama. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Yang berhormat Puan Rubiah binti Haji Awang.